13 November 1974 ialah tarikh di mana Rooney membuat keputusan untuk menamatkan riwayat seluruh ahli keluarganya dengan kejam. Pada malam itu, Rooney berada di biliknya di basement dalam keadaan yang separuh sedar dan khayal kerana di bawah pengaruh dadah. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Ketika itu seluruh ahli keluarganya yang lain sedang nyenyak tidur, manakala Rooney pula sedang melihat rancangan TV yang berunsurkan perang dan keganasan. Ketika sedang menonton rancangan itu, Rooney terdengar sesuatu. Dia cuba fokus akan apa yang didengarinya seperti bisikan dari tingkat atas. Setelah didengarinya betul-betul, Rooney mendakwa yang dia terdengar perbincangan antara ahli keluarganya yang merancang untuk membunuhnya. Hal ini membuatkan Rooney bertambah tertekan, marah dan kemurungan. Dia merasakan dia bukan dirinya sendiri pada waktu itu. Dan pada akhir rancangan, Rooney mengatakan ada lembaga hitam datang menuju ke arahnya dan memberikannya senapang shotgun. Rooney yang memang dalam keadaan separuh sedar pada waktu itu mendakwa dirinya seperti dirasuk oleh roh jahat. Rooney memberitahu dia terdengar bisikan roh jahat yang menyuruh dia menggunakan senapang itu untuk membunuh seluruh ahli keluarganya. Dalam lingkungan 3.15 pagi, dengan perasaan yang bercampur bau ditemani oleh bisikan-bisikan halus, Rooney naik ke tingkat atas dan menuju ke bilik ayahnya. Ketika ayahnya sedang lena tidur, Rooney mengacukan senapang dan menembak ayahnya. Seterusnya dia menembak ibunya yang sedang berbaring di katil yang sama. Ketika itu Rooney mengatakan dia mahu berhenti tetapi tidak dapat mengawal dirinya. Dia tidak boleh lepaskan senapang yang dipegang. Rooney mengatakan seperti ada sesuatu di dalam badannya yang mengawalnya. Selepas itu dia ke bilik sebelah dan membunuh 2 orang adik kandungnya, iaitu Mark yang berumur 11 tahun dan John yang berumur 9 tahun. Kerana belum mencapai kepuasannya lagi, Rooney turun ke bawah dan membunuh adik perempuannya, Alison, yang berumur 13 tahun tanpa sebarang belas kasihan. Dan akhir sekali dia juga menembak Dawn yang berusia 18 tahun, walaupun Dawn merupakan adik yang amat rapat dengannya. Beberapa minit selepas kejadian itu, Rooney mula sedar akan apa yang dia telah lakukan. Dia terus menjadi takut dan tidak tahu untuk berbuat apa. Dalam keadaan yang resah dan gelisah, Rooney menaiki keretanya menuju ke bar berdekatan dan memberitahu kawan-kawannya yang seluruh ahli keluarganya telah dibunuh. Tidak lama selepas itu, kawasan rumah Rooney dipenuhi dengan polis dan ambulans. Kehadiran pihak berkuasa telah memecah kesunyian malam di sekitar perumahan Amityville pada waktu itu. Seluruh perkampungan Amityville heboh dengan berita pembunuhan keluarga DeFeo. Rooney yang disoal oleh pihak polis mengatakan keluarganya telah dibunuh oleh geng mafia. Hal ini menyebabkan pihak polis telah meletakkan Rooney di bawah perlindungan mereka terlebih dahulu. Namun setelah disiasat dengan lebih terperinci dan desakan oleh pihak polis, akhirnya Rooney mengakui yang dia bertanggungjawab atas semua 6 kematian ahli keluarganya itu. Pihak polis dan para pengkaji mendapati banyak perkara yang aneh dalam pembunuhan ini, walaupun Rooney sendiri telah mengakui dia yang melakukan jenayah itu. Antara perkara aneh dalam pembunuhan ini ialah tiada seorang pun yang mendengar 6 tembakan senapang yang digunakan Rooney ketika melakukan pembunuhan. Senapang yang digunakan ialah sejenis 35 Marlin rifle yang mana tembakannya sepatut didengari sejauh 4 ke 5 blok dari rumah keluarga DeFeo.
Namun tiada seorang pun ahli keluarga Rooney yang tersedar dari tidur itu. Sewaktu pembunuhan sedang dilakukan, dipercayai semua ahli keluarga Rooney masih lena tidur walaupun tembakan sudah dilepaskan. Selain itu, jiran-jiran mereka juga melaporkan tiada bunyi tembakan kedengaran sewaktu kejadian. Mereka mendakwa hanya terdengar bunyi anjing keluarga itu yang menyalak dalam jam 3 lebih pagi. Ada yang syak Rooney menggunakan dadah untuk menghayalkan seluruh ahli keluarganya sewaktu mahu membunuh mereka dan menggunakan silencer senapang untuk mengurangkan bunyi tembakan. Akan tetapi, setelah pembenahan forensik dilakukan, mereka mendapati tiada dadah dijumpai dalam badan ahli keluarganya dan tiada juga silencer senapang yang dijumpai setelah dicari dengan teliti. Jadi macam mana 6 orang boleh mati ditembak dengan senapang sekiranya tiada langsung bunyi senapang kedengaran? Menurut Prof. Hans Holzer pula, seorang pengkaji paranormal, dia mengatakan apabila ada unsur roh ataupun entiti lain dalam rumah itu, bunyi akan terperangkap di kawasan itu sahaja. Katanya lagi, roh ataupun entiti datang bersama tarikan elektromagnet. Jadi bila ada elektromagnet, ia akan tarik semua bunyi agar tidak terpantul ke arah lain. Apa yang lagi pelik mengenai pembunuhan ini ialah kesemua mayat dijumpai berada dalam kedudukan yang sama, iaitu dalam kedudukan meniarap ataupun muka dan badan menghala ke bawah. Ini menjadi tanda tanya oleh pihak penyiasat dan juga orang ramai. Ketika Rooney disoal, dia hanya menyatakan yang dia membunuh kesemua ahli keluarganya kerana dirasuk oleh roh jahat, dan Rooney tak ada mengeluarkan sebarang kenyataan mengenai mengubah kedudukan mayat setelah dibunuhnya. Menurut sumber, dikatakan tanah di sekitar Amityville dan Long Island ialah tempat tinggal Puak India Montaukett di zaman dahulu, di sekitar tahun 1600. Puak India Montaukett ini juga mempercayai alam gaib seperti roh, dan ada juga di antara mereka mengamalkan ilmu hitam. Selain itu, mereka juga sering mengadakan upacara pemujaan. Sekiranya ada di antara mereka melanggar peraturan puak itu, atau ada di antara ahli mereka yang disyaki dirasuk iblis, maka orang itu dianggap musuh kepada puak India Montaukett, dan musuh kepada puak ini akan dilayan dengan kejam. Musuh kepada puak ini akan dibunuh dan mayat mereka akan ditanam secara meniarap ataupun muka dan badan mayat menghadap ke bawah. Tujuan mereka lakukan sedemikian pada mayat musuh ialah supaya mayat-mayat mereka ini dapat merenung ke arah kegelapan dunia bersama iblis yang lain, ataupun supaya mereka merenung ke arah neraka. Pendek kata, puak India Montaukett ini tidak mahu musuh mereka melihat ke atas di mana adanya cahaya, dan mahu mereka terus melihat ke bawah selamanya yang gelap gelita. Cara musuh puak Indian Montaukett ini ditanam dikatakan sama seperti mana mayat ahli-ahli keluarga DeFeo dijumpai, iaitu muka dan seluruh badan menghadap ke tanah. Jadi ada yang mengatakan Rooney sebenarnya telah dirasuk oleh roh-roh jahat puak India Montaukett ini pada malam kejadian. Lebih menakutkan lagi, pada 13 Januari 1977, Prof. Dr. Hans Holzer dan kumpulannya telah melakukan siasatan di rumah itu, dan hasilnya dia mendakwa tanah rumah keluarga DeFeo yang beralamat 112 Ocean Avenue ialah asalnya sebuah tanah perkuburan puak Indian Montaukett di zaman dahulu.